Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung hikmah yang ke-10. Ikhlas adalah ruh ibadat. Ikhlas adalah ruh ibadat. Matan dia al-a'malu suratu qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan zahir adalah kerangka, sedangkan ruhnya adalah ikhlas yang terdapat dengan tersembunyi dalam amalan itu. Okey, itu matan dia. Amal lahiriah digambarkan sebagai batang tubuh. Okey. Amal zahir, dia kata kita buat contoh seperti jasad. Dan ikhlas pula digambarkan sebagai nyawa yang menghidupkan batang tubuh itu. So ikhlas kita buat contoh seperti ruh yang menghidupkan jasad itu. Sekiranya kita kurang mendapat kesan yang baik daripada latihan kerohanian, kita latih zikir dengan amal solat, semayang waktu malam, baca Quran, tapi rohani kita masih kurang baik, hendaklah kita merenung dengan mendalam tubuh amal, apakah ia bernyawa ataupun tidak. Maksud dia, kita balik tengok jasad kita tu, ruh adakah tak ada, bernyawa ataupun tidak. Maksud dia, kita tengok semula amal yang kita buat itu ada ikhlas atau tidak. Itu saja. Hikmah ke-10 ini menghubungkan amal dengan ikhlas. Hikmah ke-10 menghubungkan amal dengan ikhlas. Hikmah yang ke-9 yang dulu telah menghubungkan amal dengan hal. Iaitu poin dia tu. Hikmah ke-10 amal dengan ikhlas. Hikmah yang ke-9 amal dengan hal. Kedua-duanya ada kaitan dengan hati. Hal itu ada kaitan dengan hati, ikhlas juga ada kaitan dengan hati. Atau lebih tepat dikatakan ikhlas sebagai suasana hati dan hal sebagai nur ilahi. Okay. Nur ilahi itu yang menyinari hati yang ikhlas. Ikhlas menjadi persediaan yang penting bagi hati menyambut kedatangan sinaran nur ilahi. Maksud dia, kita perlu tahu apa dia ikhlas itu. Makna ikhlas tu apa, tingkatan-tingkatan ikhlas itu macam mana. Penting bagi hati menyambut kedatangan sinar nur ilahi. So maksud dia, bekas tu kena bersih lah. Bekas tu kena bersih, baru boleh tuang ayak. Boleh faham macam tu lah. Okey, cawan kita nak tuang ayak tu, kita tengok dulu bersih ke tidak. Bersih, baru kita tuang ayak. So hati tu dia kena bersih. Bila hati bersih, baru cahaya tu dia boleh masuk. Apabila Allah berkehendak memperkenalkan dirinya kepada hamba-Nya, kalau Allah dia nak memperkenalkan diri dia
kepada siapa yang dia mau dari kalangan hamba-Nya, maka dipancarkan nurnya kepada hati hamba tersebut. Nur yang dipancarkan pada hati ini dinamakan dengan nur sir atau nur rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang diterangi dengan nur ini akan merasai hal ketuhanan atau mendapat tanda-tanda tentang Tuhan. Setelah mendapat pertandaan dari Tuhan, maka hati pun mengenal Tuhan. Hati yang memiliki ciri atau sifat begini dikatakan hati yang mempunyai ikhlas, tingkat yang tertinggi. Sekejap lagi kita sebutlah ikhlas ni dia ada 3. Apa dia yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. So kita baca yang ni dulu bagi faham. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menggambarkan, Tuhan berfirman dalam surah Yusuf, dia nak gambarkan ikhlas dan hubungannya dengan makrifat. Tuan tengok surah Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, yakni Yusuf, dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu. Kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya, yakni tentang kejinya perbuatan zina itu, demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji. Kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Okay. Nabi Yusuf alaihi salam adalah hamba Allah yang ikhlas. Hamba yang ikhlas berada dalam pemeliharaan Allah. Allah jaga dia. Apabila dia dirangsang untuk melakukan kejahatan dan kekotoran, bila mai keinginan dalam hati dia tu, diri dia tu, perasaan nak buat benda yang tak elok, nur rahsia, nur sir tadi yang kita sebut akan memancar di dalam hatinya sehingga dia menyaksikan dengan jelas akan tanda-tanda Allah dan sekaligus meleburkan rangsangan jahat tadi. Inilah tingkat ikhlas yang tertinggi yang dimiliki oleh orang arif dan hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata hatinya sentiasa memandang kepada Allah, tidak pada dirinya dan perbuatannya. Nampak? Bila dia teringin nak buat jahat, nur sir itu, cahaya rahsia Allah itu akan pancar ke dalam hatinya, dan dia mula merasai kebesaran Allah, ketakutan, sehingga menghilangkan, yakni meleburkan rangsangan jahat itu. Ini ikhlas yang tertinggi. Orang yang berada dalam makam ikhlas yang tertinggi ini sentiasa dalam keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik semasa beramal ataupun semasa dia diam. Dia beramal ke, dia duduk diam ke, dia berada dalam keredaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang memeliharanya. Allah mengajarkan agar hamba-Nya berhubung dengannya dalam keadaan ikhlas. Allah ajak kita supaya kita berhubungan dengan Dia mesti ikhlas. So bekas tu mesti bersih, baru cahaya tu masuk dan menyuluh hati. Okey. So kita sebut tingkatan ikhlas itu ada 3. Ikhlas 3. Yang pertama al-ikhlasul ibadi. Yang kedua ikhlasul muhibbin. Yang ketiga ikhlasul arifin, atau boleh juga disebut dengan ikhlasul muqarrabin. Ikhlasul muqarrabin. Again.
Kita tengok ikhlasul ibadi. Hamba yang berada pada tingkatan ini melaksanakan amal-amal kebajikan di mana bersih dari dalam hatinya penyakit riak. Dia beramal bukan mencari tempat di hati orang. Itu pengertian riak. Yakni ia beramal itu tidaklah maksudnya sebagai memperlihatkan kepada orang. Dia tak ada niat langsung dalam amalan dia nak tunjuk ke orang. Juga tidak ada dalam hatinya maksud-maksud duniawi seperti supaya dihormati orang dan lain-lain sebagainya. Tak ada benda tu dalam hati dia. Dia beramal itu meskipun tujuannya kerana Allah, tetapi adalah mengharapkan pahala dari Allah. Ya, tujuan dia itu kerana Allah, tapi dalam masa yang sama dia mengharapkan pahala. Allah bagi kat dia, dijauhkan oleh Allah sama ada dalam dunia ataupun akhirat daripada malapetaka, azab, siksa dan cubaan-cubaan. Tu. Di samping hatinya mengandungi maksud itu, juga perasaannya berpegang bahawa dengan amal ibadah yang dikerjakan olehnya dapat mencapai maksudnya tadi. Faham kata dia bersandar kepada amal dia. Kerana itu, maka hatinya tidak dapat dipisahkan dari amal ibadah selaku perbuatannya. Ini adalah tingkatan keikhlasan terendah dari semua tingkatan ikhlas. Ini yang paling rendah. Bawah daripada tu tak ada lagi dah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ikhlasul muhibbin. Tingkat ini adalah di atas nilai keikhlasan al-ibad tadi. Di atas sikit. Dimaksudkan dengan muhibbin, ikhlasul muhibbin, ialah bahawa beramal ibadah itu bukanlah maksudnya kerana mendapat pahala dari Allah. Dia beramal tingkatan ni dia tak ada dah niat nak pahala, ataupun dia niat supaya Allah jauhkan dia daripada api neraka, nak masuk syurga. Tak ada dah benda tu dalam hati dia. Tapi tujuan dia beramal semata-mata membesarkan Allah dan mengagungkannya. Kerana itu seorang waliullah yang terkenal, Rabi'atul Adawiyah, berkata, "Ma abadtuka khaufan min narik wala ta'aman fi jannatik." Maksud dia, aku tidak menyembah engkau ya Allah kerana takut dari nerakamu, dan tidak pula menyembah engkau kerana loba pada syurgamu. Dia kata, aku menyembah engkau ya Allah bukan kerana takut kepada siksamu, bukan kerana tamak nakkan syurga. Demikianlah kata Rabi'atul Adawiyah. Dalam syairnya yang lain, beliau menyebut semua mereka manusia menyembah engkau ya Allah. Mereka ni semua sembahyang kerana takut pada neraka. Mereka tak mau masuk neraka, takut dengan api neraka. Dengar cerita. Dan mereka melihat keuntungan yang besar pada terlepas dari siksaan-siksaan. Mereka tengok kalau selamat daripada neraka, boleh masuk syurga, macam-macam ganjaran yang kau bagi. Atau mereka maksud supaya dapat mendiami syurga-syurga yang indah. Maka mereka beruntung mendiami istananya dan dapat minum salsabil air bening dari sungai syurga. Tidak adalah erti keuntungan bagiku, kata Rabi'atul Adawiyah, dengan mendapatkan syurga dan jauh dari neraka, kerana aku tidak menghendaki ganti apapun jua. Benda tu semua tak ada erti bagi aku. Aku tidak mau ganti dengan apa pun saja selain dengan cintaku kepadamu, wahai Tuhanku.
Tu tinggi tu. Ikhlasul muhibbin. Yang ketiga, ikhlasul arifin ataupun muqarrabin. Ini keikhlasan yang tertinggi dari segala-galanya. Barang siapa di antara kita dikurniai Allah dan keikhlasan ini, maka berarti dia telah betul-betul mendapatkan keikhlasan yang sejati dan tertinggi. Okey. Mereka beramal sudah tidak lagi melihat kepada diri mereka, tetapi tertuju kepada Allah yang Maha Esa. Baik dalam geraknya ataupun diamnya. Dia bergerak ke, dia diam ke, mereka betul-betul merasakan pengertian hakiki. Dia bergerak ke, dia diam ke, dia tetap tidak melihat dia yang beramal, dia yang melakukan. Dan mereka ini benar-benar mengerti secara hakiki kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dia cukup mengerti ayat ni. Tenggelam mereka dalam perasaan yang betul-betul dan tidak dibuat-buat menurut pengertian hakiki kalimah tadi. Dia bukan di mulut saja cakap. Kalau kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil cakap juga. Tapi tak sampai pada tingkatan ini. Tujuan beramal dalam tingkatan ini ia semata-mata menghampirkan diri kepada Allah. Apabila keikhlasan sebelumnya yang tadi kita cerita sifatnya lillahi ta'ala, dan sifat lillahi ta'ala ini adalah sifat setiap orang ibadah. Tapi sifat pada tingkatan yang ketiga ini billahi ta'ala. Nampak tak? Dan ini adalah sifat setiap orang menuju kepada Allah. Beramal lillahi ta'ala itu berarti mendirikan dengan baik hukum-hukum lahiriah. Semua dia jaga. Dia tak rukuk lebih daripada 3 kali. Rukuk dia baca betul. Tok manina dia semua. Itu beramal lillahi ta'ala. Sedangkan beramal billahi ta'ala ialah mendirikan kebaikan yang terkandung dalam hati, yang bersih demi tujuan berhampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. So inilah billahi ta'ala, dia beramal tu selain daripada jaga yang zahir, dia memelihara yang batin dengan bersungguh-sungguh. Fokus dia. Kerana itu dimaksudkan oleh sebahagian ulama sufi dengan perkataannya, betulkanlah amalan anda dengan ikhlas, dan betulkanlah keikhlasan anda dengan melepaskan diri dari daya dan kekuatan makhluk. Betulkan amal hang itu dulu dengan ikhlas. Okey. Kemudian betulkan keikhlasan anda dengan melepaskan diri dari segala daya dan kekuatan makhluk. Tu 3 tingkatan ikhlas. Ikhlasul abid, ikhlasul ibadi, ikhlasul muhibbin, dan ikhlasul arifin ataupun muqarrabin. Baik. Kesimpulan yang terakhir, apabila kita ingin supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikhlas adalah ruh dan jiwa dari amal-amal kebajikan. Allah akan menilai amal ibadah kita dengan penilaian yang rendah, tinggi dan yang tertinggi, sesuai dengan dangkal dan mendalamnya keikhlasan kita dalam amal ibadat kita. Beramallah dengan ikhlas. Itulah yang diperintahkan Allah kepada seluruh hamba-Nya dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Yang bermaksud, dan mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan tulus ikhlas, beragama untuk Allah semata-mata,
berdiri lurus, menegakkan sembahyang dan membayar zakat. Itulah agama yang sebenarnya. Sebab pada ni kita nak buat amal, apa jua amal, perhati ada ruh ataupun tidak. Sebab amal yang tidak disertai dengan ikhlas sampai di hadapan Allah, dia seolah-olah seorang yang membawa peti besar, yang dia menyangka dalam peti itu penuh dengan amal. Sampai depan Allah, bila dia buka peti itu, debu yang berterbangan. Maksud dia sia-sia amal yang dia buat sebab tidak disertai dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita selalu dikurniai oleh Allah dengan melaksanakan amal ibadah apa sahaja dengan keikhlasan yang betul-betul menurut perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, insya-Allah kita jumpa pada vlog yang akan datang. Hikmah yang ke-11, tidak boleh pamer pada ibadah.